Tidak faham tuh. Oke, jadi di situ dia minta cari PR. Macam di mana PR? P ke R. Oke, saya hanya tahu QR ialah 2 vektor Y. Jadi saya ambil ini nisbah yang saya tukar tadi. Oke, jadi vektor PQ sama dengan QR sama dengan PQ nisbah kepada QR. Oke, ini adalah di sebelah vektor. Ini adalah nisbah. Nisbah yang saya tahu adalah 3 nisbah 2. Oke, 3 nisbah 2. Oke, QR saya sudah tahu vektornya. Ini. Oke, jadi saya ganti masuklah. Jadi saya cari vektor PQ. Oke, ini nisbah tukar ke pecahan. Oke, 3/2. Ini pindah jadi darab. Oke, 3/2 darab dengan 2 vektor Y. So, adalah 3 vektor Y. Maksudnya, P ke Q. Ini saja ya. P ke Q. 3Y. Jadi, saya mau P ke R. P ke R. Jadi, macam mana? Tambahlah di sini. 3Y tambah dengan 2Y. So, adalah 5 vektor Y. Oke ya. Ini yang asas saja ya. Ini belum lagi dalam bentuk format SPM. Oke, teacher. So, time, Wong, oke. Oke, cikgu. Oke, so lihat kepada B. Oke, dia minta cari OQ. Jadi kamu lihat gambar raja, di mana OQ. Jadi kamu carilah mana OQ. Mana OQ? O ke Q, di sini. Oke, ini di Padam. Oke, so O ke Q sini. Oke, jadi macam mana mau cari OQ? Jadi kamu lihat gambar raja betul-betul lah. Kalau mau cari OQ, jadi segitiga yang saya boleh ambil ialah segitiga OQP. Ini. Kenapa ambil? Sebab saya sudah tahu vektor OP 5X, vektor PQ 3Y. Oke, jadi dalam segitiga OPQ, mana satu ialah vektor paduan? Oke. Ini O. Jadi OQ ialah vektor paduan kan? Tengok anak panah tu. Ini OQ, dia menghalang ini OP dengan PQ masukkan. Ini adalah vektor paduan. Oke, kalau vektor paduan adalah hasil tambah di antara vektor OP dengan PQ kan? Ini. Oke, jadi ganti masuklah vektor OP ialah 5X tambah dengan vektor PQ ialah 3Y. Jadi ini adalah vektor OQ. Oke ya, ini. Oke. Oke, so lihat kepada soalan 3. Ini. Oke, sebenarnya soalan vektor, kalau kamu faham dia punya konsep, oke, tak ada masalah untuk kamu menjawab soalan-soalannya. Oke, so lihat kepada soalan 3, 2. Inilah maklumat-maklumat yang dibagi. Ini dia. Oke, kita kasih contohlah di dalam gambar raja. A ke B 5X, di sini dia. Vektor AC ialah 4Y. Lukislah. Oke, lepas itu vektor AN sama dengan 3NC. Mana AN? Kau tengok gambar raja betul-betul lah A ke N. Di sini AN.
adalah 3 kali vektor NC. Ini NC. Ini kamu kasih tukar ke nisbah lah. Di sini dia. Okay. Tukar ke dalam bentuk nisbah. Okay. Jadi barulah kamu boleh dapati AN nisbah kepada NC adalah 31. Jadi sini 3, sini 1. Okay, lepas itu satu lagi vektor BM sama dengan 3/5 vektor BC. Ini pun sama juga tukar ke dalam bentuk nisbah. Okay, tapi kena tengok soalan lah dulu. Okay, ini kita dulu. Okay, jadi kita jawab dengan BC. Mana BC? BC adalah segitiga yang besar itu kan. Jadi kau tengok BC. Ini BC. Ini BC. Jadi saya mau cari vektor BC. Jadi maksudnya saya lihat kepada segitiga ABC. Okay, AB 5X. AC 4Y. Jadi BC itu macam mana cari? Jadi dalam segitiga ABC, kamu cari dia punya vektor paduan. Okay, kamu tengok anak panah. Ini AB bergerak ke kanan, bergerak ke atas BC. Lepas itu AC pula menghalang masuk. Jadi maksudnya vektor paduan ialah panah 1. NC. Okay, ini ialah vektor paduan. Okay, jadi kamu tulis dia punya formula lah. AC sama dengan AB tambah dengan BC. Okay, dia mau minta cari BC saja kan. Jadi BC, okay, di sini. AC sama dengan AB tambah dengan BC. Okay, ini senang saja. Kamu tetapkan dengan BC di sebelah kanan. Okay, ini kau kasih pindah lah. Ini pindah jadi tolak SP kan. Tambah dengan AC. Sama saja ni. Okay, jadi kamu gantilah masuk dengan vektor AB. Jadi negatif 5X tambah dengan AC-nya berapa? 4Y. Sama dengan vektor BC. Betul lah dia buat. Tengok dia buat satu persatu. Okay. Itu adalah BC. Okay, lepas itu tengok kepada BN. Di mana BN? Okay. Jadi kamu tengok gambar raja lah. Mana vektor BN? Kau cari. Mana BN tu? Bukan barisan nasional ya. BN. Di sini dia. Di sini dia kan? Okey, jadi apakah segitiga yang saya boleh nampak? Okey, jadi inilah segitiga yang saya boleh lihat lah. Ini sama dengan ini. Ini kan saya sudah tahu vektornya. Ini kena cari dululah. Yang ini. A ke C vektornya ialah 4Y. Jadi saya mau cari AN saja kan. Jadi saya ambillah nisbah yang diberi tadi. Ini. Okey. Tapi sini AN ialah 3. NC ialah 1. Okey. Jadi yang di situ A ke C ialah 4Y. A ke C. Okey. Jadi saya ambil AC. Okey. AC nisbah AN. Kan? Sama dengan AC nisbah dengan AN. Okey, kenapa saya letak AN? Sebab saya mau cari vektor AN berapa. Okey, kenapa saya letak AC? Okey, sebab AC saya sudah tahu vektornya ialah 4Y. Okey, jadi seperti mana yang tadi, bahagian kiri untuk vektor, bahagian kanan untuk nisbah. Okey, jadi vektor AC ialah 4Y. Vektor AN tidak tahu. Inilah yang saya mau cari. Okay, nisbah AC A ke C. Sini 3, sini 1. Jadi AC ialah 4. Tahu kenapa 4 ya? Okay. Tahu. Lepas itu AN ialah 3. Jadi 3 lah letak di situ.
Lepas itu, carilah dia punya vektor AN. Begitu. Lepas tu darab silang lah. Okey. Jadi 4Y darab dengan 3 bahagi dengan 4 sama dengan AN. Jadi AN-nya ialah 3Y. Jadi di sini 3Y kan? Ini 1Y lah. Sebab 2 tambah dapat 4Y. Okey. Jadi di sini saya boleh cari BN sudah. Okey. Inilah gambar raja. Ini B. Ini N. Ini A. Vektor AB 5X. Vektor AN 3Y. BN, inilah yang hendak dicari. Jadi kamu lihat gambar raja ini. Mana satu vektor merupakan vektor paduan. Jadi kamu tengok anak panah lah. AB dengan BN sehala. AN ini menghalang dia masuk. Jadi AN ini merupakan vektor paduan. Okey, jadi kita tulis persamaan lah. AN, di sini dia. AN, vektor AN sama dengan vektor AB tambah dengan BN. Okey, and then jadikan BN sebagai subjek. AB ini pindahlah kan. Jadi vektor BN sama dengan negatif AB tambah dengan AN. AN kan ini? AN. Okey, jadi kita pun ganti masuklah itu vektor AB. Vektor AB kan 5. Jadi masuk negatif 5X. Okey, lepas itu apa lagi? AN, AN yang kita dapat itu ialah 3Y. Jadi inilah jawapannya. Okey, ini just dia dapat, dia terus darab. Dia tahu sudah tu. Okey, ini saya buat satu persatu. Sama juga jawapan. Boleh ya soalan 2? Boleh. Alex, si Jos ya. Yang lain tu bisu. Okey, itu adalah soalan B. Okey, lihat kepada soalan C. Okey, AM. Okey, jadi kamu tengok balik kepada gambar raja. Okey, mana AM? Okey, teacher padam. Okey, A ke M. Jadi kamu lihat gambar raja lah. Ini AM. A ke M. Di sini dia. Ayat. Okey. Lepas itu, macam mana mau cari AM? Jadi saya buat lengkaplah satu segitiga. Begini sama dengan begini. Ini kan 5X. BM. BM, jadi saya ambil ini kan, ini maklumatnya. Okey, BM sama dengan 3/5 vektor BC. BC yang kita dapat dari A itu, kita ganti masuk di sini dia. Jadi 3/5 darab 5 negatif 5 vektor S tambah dengan 4 vektor Y. Lepas itu 3/5 itu darab masuk. Jadi inilah vektor BM. Kan? Inilah vektor BM di sini. Jadi bolehlah dapat vektor AM sudah kan? Jadi kamu lihat 3 vektor. Kau tengok anak panah tu. Okay, A ke B, B ke M. Lepas itu AM itu menghalang masuk. Jadi maksudnya AM ini merupakan vektor paduan. Okay, bila kita sudah tahu ini merupakan vektor paduan. Okay, jadi kita tulis persamaan lah. AM sama dengan AB tambah dengan BM. Jangan lupa anak panah di atasnya. Menunjukkan itu adalah vektor. Ayat. Kenapa nih? Okey, lepas itu kita pun ganti masuklah itu vektor AB. Vektor AB 5X kan? Di sini dia. BM, ini dia. Lepas tu buka kurungan. Inilah jawapan akhir. Boleh ya? Boleh. Okey, ada soalan? Tiada.
Yang lain tu macam bisu sudah tu. Faham tidak faham pun tidak cakap. Okey. So, lihat kamu punya buku modul. Lihat buku modul. Ini muka surat berapa ni? Alamak. Okey. Buka surah 169. Sorry, ini. Ini sudah buat kah? Kalau Josh sudah, Kelly sudah, Britney sudah. Yang lain tu dia tahu. Okey, so lihat kepada soalan 19. Okey. Ini adalah soalan vektor. Jadi dalam persamaan kamu, perhatikan AB ini atas itu ada anak panah ya. Josh. Ini. Oke, teacher. Ha? Okey, tengok kepada soalannya. Okey, BC dan DE adalah dua vektor selali. Kau lukislah anak panah tu. Okey, lepas itu magnitude, ini menunjukkan magnitude ya. Magnitude. Okey, magnitude vektor BC sama dengan 4 dan magnitude DE adalah sama dengan 6. Okey, ungkapkan vektor AB. Di mana vektor AB? Di sini dia. Okey, A ke B di sini. Okey. Jadi yang di situ saya gunakan dua maklumat magnitude iaitu 4 dengan 6. Saya cari nisbahnya dulu. Okey. Okey, vektor AB. Okey, A ke B. Sorry, mana AB ni? Ini AE. Ini. A ke B di sini. Okey. AB per AD sama dengan 4 per 6. Okey. Jadi di sini dia mau AB dalam sebutan AD. Jadi saya pindahkan vektor AD ke sebelah kanan. Okey. 4 per 6 saya boleh kasih kecilkan ataupun pemudahkan sebab itu vektor AB sama dengan 2 per 3 vektor AD. Ya. Oke, teacher. Okey, lepas itu lihat soalan B. Teacher padam ini AB. Okey, lihat soalan B. Dia minta ungkapkan vektor CE. Ini CE ya. Dalam sebutan AE. Jadi kamu lihat gambar raja mana CE. CE ini sejak. Kan? Okey, lepas itu A ke E. Di mana AE? Ini yang panjang tu. Okey, disebabkan ungkapkan ACE. Maksudnya CE ini sebagai subjek dalam sebutan AE. Inilah maksudnya soalannya. Okey, jadi vektor CE, okey, CE adalah 6 tolak dengan 4. Okey, yang besar tolak yang kecil bahagi dengan 6. Okey, jadi yang AE ini, kasih pindahlah sebab saya mau CE kan, dia cakap ungkapkan CE. Okey, 2 per 6 itu kasih pemudahkan jadi 1 per 3. Okey, satu lagi ini anak panah. Okey, anak panah. Jadi vektor CE sama dengan 1 per 3 vektor AE. Okey ya. Inilah dia punya nota ni. Boleh lujuk. Okey. Lepas itu lihat kepada soalan 20. Okey.
PQ dengan RS adalah selalik. Di situ dia punya gambar raja sudah lukis. Okey, lepas itu lihat maklumat yang dibagi. Okey, RS nisbah kepada PQ sama dengan 1 nisbah 3. Jadi mana RS? Sini RS kan, ini 1. Okey, lepas itu PQ, mana PQ? Ini yang panjang itu, 3. Okay, ini adalah magnitude PQ. Okay, magnitude vektor PQ. Sama dengan 12. Okay, vektor PS adalah 8P. Ini dia tulis maklumat yang dibagi. Okay, ini adalah 8 vektor P. Lepas itu vektor QT. Di sini lah QT. Okay, 9Q. Okay, apa yang dia mau? Vektor SR. Magnitude. Kalau nampak ada 2 modulus itu menunjukkan magnitude. Mana SR? Di sini dia SR. Mana SR? Sini. Oke, yang warna merah. Kan? Di sini dia. Oke, jadi yang di situ Oke, so yang di sini, dia minta cari magnitude vektor SR kan. Tadi itu nisbah adalah 1. Di sini adalah nisbah 1. Oke, jadi adalah 1/3 darab dengan 12, so adalah 4. Oke, 4. Inilah jawapannya. Magnitude tidak ada negatif ya. Vektor saja yang negatif. Oke, so di sini magnitude SR sama dengan 1/3 darab dengan 12, so adalah 4. Oke, ini ialah magnitude. Magnitude tidak ada negatif. Oke, vektor saja yang boleh jadi negatif sebab arahnya sudah tukar. Oke, ini dia. Ini E. Boleh ya, Jos? Ini dah ada nih. Oke, teacher. Oke, so lihat kepada B. Oke, dia minta cari vektor PT. Oke, di mana vektor PT? Mana nih PT? Di sini. Ini saja kan? Di sini. Oke. So yang di sini 8P ini 8P adalah untuk P ke S. Oke. P ke S adalah 8P. Jika di sini saya ada satu titik T. Dia minta cari P ke T sahaja. Jadi macam mana? Jadi saya ambilkan nisbah ini. Oke. RS nisbah kepada PQ. Oke, sama dengan 1. Tak payah. Sorry. Bukan pakai ini nisbah. Saya lihat kepada segitiga ini. Oke, ini dia. Oke, 9 vektor Q. Oke, yang ini pula. Oke, itu berapa dia punya vektor? Berapa dia punya vektor?
Oke, so lihat kepada B. Oke, teacher terang balik ya. Oke, so di sini vektor PT di sini. Ini vektor PT ya. Oke, maklumat yang diberi ialah vektor P ke S. Oke, P ke S ialah 8P. Oke, so yang di situ saya mau cari vektor PT berapa kan? Oke, jadi saya ambilkan nisbah. Oke, sini 3, sini 1. Oke, jika saya punya vektor yang diberi ialah vektor PS, jadi saya nisbah kepada PT ya. Oke, sama dengan PS nisbah PT. Oke, kiri untuk vektor, kanan untuk nisbah. Ataupun kiri nisbah, kanan vektor pun boleh. Oke, vektor PS adalah 8P. Oke, PT tidak tahu. Saya mau cari sekarang. Oke, P ke S, ini 3, ini 1, jadi kalau tambah sudah jadi 4. Oke, PT ialah 3. Nah, ini nisbahnya. Oke, just pakai ini pun boleh, tidak ada masalah. Tetap dapat jawaban yang PT yang sama. Oke, kalau guna cara ini, oke. So, adalah 4/3. Jadi 8P darab dengan 3/4 sama dengan PT. Nah, jadi PT-nya adalah 6. 6P. Oke, dua-dua jawaban boleh terima. Saya gunakan nisbah PS kepada PT. Oke, nah, just gunakan TS. Oke, nisbah kepada PT pun boleh, tidak ada masalah. Tetap dapat jawaban yang sama. Oke, jadi PT-nya adalah 6 vektor P. Oke, so lihat kepada C. Oke, C dia meminta cari apa? Arti. Jadi kamu cari di mana arti dulu. Oke, hijau padam. Oke, jadi artinya di sini, sedikit saja di sini. R ke T. Oke, R ke T. Boleh kan? Oke, jadi yang di sini C, oke, R ke T dengan Q ke T. Nah, jadi saya ambil vektor R ke Q. Oke, nah, jadi di sini TR ke QT sama dengan 4/3. Oke, nah, ini sudah dalam bentuk nisbah, tapi dia dalam bentuk pecahan. Ini pecahan nih, jadi kamu tukar ke nisbah. TR nisbah kepada QT sama dengan 1 nisbah 3. Oke, macam mana boleh dapat 1 nisbah 3? Dia kasih kecilkan. Oke, dia kasih pemutakan. Jadi 1 nisbah 3. Oke, so yang di situ Q ke T. Oke, Q ke T ialah 9. Oke, jadi TR nisbah kepada 9Q sama dengan 1 nisbah 3. Oke, 1 nisbah 3. And then bolehlah kamu cari vektor TR sudah tuh. Oke, tukar ke pecahan. Sama dengan 1/3. Nah, jadi yang 9Q itu pindah. Di 1/3 darab 9Q. Nah, ini dia. Hasil daripada sini. Betul kan, Jos? Iya. Oke, nah ini TR. Tapi saya mau arti. Nah, arti, nah, kamu tukar arahnya, tambah itu negatif saja lah. Anthony macam mana? Masih blur-blur lagi. Oke, so tengok kamu punya modul muka surat 169, soalan 16.
Ini adakah soalan 16 di sini? Okey, lihat soalan 16. Ini teacher terangkan, nanti kamu sendiri buat ya, soalan lain. Okey, baca soalan itu 16. Nanti teacher bagi tahu. Okey, so lihat kepada soalan 16. Okey, diberi vektor AB sama dengan 2 vektor X. Okay, CD adalah 2 vektor Y dan EF adalah 4 vektor X. Pasangan vektor manakah yang selari? Dia minta kamu cari pasangan vektor manakah adalah selari. Okay, seterusnya tentukan hubungan antara 2 vektor selari itu. Okey, sekarang apa yang kamu perlu buat ialah kamu lihat pasangan mana yang kamu kena buat dulu. Pertama, pastikan kalau vektor yang selari, pastikan menggunakan vektor yang sama. Vektor yang sama maksudnya S dengan X lah kan? Jangan X dengan Y. Ini vektor tidak selari sudah. Jadi ini saya tidak mau lihat sudah. Sebab dia melipatkan Y. Jadi AB dengan EF kan. Jadi saya hanya pasangan vektor yang selari adalah AB dan EF. Kenapa teacher pilih dua vektor itu? Sebab dia melipatkan vektor yang sama. Di sini vektor X kan. Saya tak boleh gunakan AB dengan CD ataupun EF dengan CD. Sebab CD itu melipatkan vektor Y. Jadi CD itu tak payah saya tengok sudah. Boleh faham? Boleh. Okey, lepas itu, ini saya hanya jawab ini saja. Macam mana dengan ini? Ini sekarang saya mau jawab. Seterusnya, tentukan hubungan antara dua vektor selari. Okey, jika untuk menentukan dua vektor selari, dia ada formula dia kan? Vektor AB sama dengan lambda EF. Kan? Kalau tidak suka lambda, saya boleh gunakan K ke M ke pun boleh. Tidak ada masalah. Okay, yang penting sini adalah satu boleh ubah. K lah. Okay. Kalau tak suka guna K, jadi saya gunakan lambda lah. Okay, saya mau cari berapa lambdanya. Okay, vektor AB adalah 2 vektor X. Sama dengan lambda 4X. Okay, kiri kanan ada X kan, potong sudah. Jadi yang tinggal ialah 2 sama dengan lambda 4. Jadi lambda sama dengan 2/4. So adalah 1/2. Okey, jadi lambda ini saya ganti masuk ke sini. Jadi AB sama dengan 1/2 vektor EF. Okey, atau 2AB sama dengan EF. Jadi dua-dua boleh terima. Kalau tidak percaya, kamu lihat macam mana saya boleh dapat EF ni. Okay, contoh. EF saya ialah 4X. 4X adalah 2 kali ganda daripada vektor AB iaitu 2X. Pastikan kiri kanan adalah melipatkan nombor yang sama iaitu 4X dengan 4X. Boleh ya ini? Boleh. Jadi inilah dia punya hubungan. So ingat kalau dua vektor selari di mana vektor mereka adalah hasil darab dengan pemboleh ubah ataupun pembalah.
Okay, so lihat kepada minda. Inilah yang teacher katakan. Jika vektor A selari dengan vektor B, maka vektor A sama dengan lambda vektor B. Dengan keadaan lambda itu ialah pemalah. Okey. Lihat yang kedua. Okey, jika ABC adalah kolinier, jika ABC adalah segaris, tahu kan apa maksud dengan segaris kan? Terletak di garis lurus yang sama, maka vektor AB selari dengan vektor AC selari dengan vektor BC. Begini. Inilah segaris. ABC. AB selari dengan AC selari dengan BC. Okey? Okey, lihat kepada yang nota yang ketiga. Vektor A dan vektor B adalah bukan sifar dan tidak selari. Ini sudah belajar kan? Okay, dan HA sama dengan K vektor B, maka H sama dengan K sama dengan apa nih? Apa sepatutnya letak di kotak itu? Jos? Sudah belajar kan? Jika vektor itu adalah bukan sifar dan tidak selari. Okay, maka H sama dengan K sama dengan apa? Sama dengan sifar, kosong. Kali ini kamu boleh rujuk buku kerja muka surat 124. Ingat nih, ini senang kita ingat. Bukan sifar dan tidak selari, maka H sama dengan K sama dengan kosong. Boleh? Boleh. Oke. Homework buat soalan 17. Ini kerja rumah kamu ya. Oke, so lihat kepada 18. Oke, lihat kepada 18. Oke, PQRS ialah trapezium. Tahu trapezium kan? Kamu tahu bentuk trapezium kan? Ya, inilah bentuk trapezium. Ada yang tidak tahu tuh. Sama ada, ini pun bentuk trapezium juga. Kan? Oke, so lihat kepada 18. PQRS ialah sebuah trapezium dengan keadaan PQ selari dengan RS. Oke. Katakan ini P. Oke, ini PQ. Oke, ini RS. Dia cakap PQ dengan RS adalah selari. Oke, saya kasih lengkap. Inilah bentuk trapezium. Oke. Lepas itu dengan PQ sama dengan 4. Ini 4 cm. SR 10 cm. Oke, ungkapkan vektor RS dalam sebutan PQ. Ini maksudnya vektor RS sebagai subjek ya. Oke, sebagai subjek. Oke, boleh ini? Boleh. Oke, so sekarang ini kita boleh gunakan magnitude. Oke, kita boleh gunakan magnitude. Oke, so magnitude PQ. Oke. Sebab kenapa guna magnitude? Sebab dia ada unit dia, Mbak, 4 cm. Oke, kita gunakan magnitude. Oke, per magnitude SR sama dengan berapa magnitude-nya 4.
per 10. Okey. Ini 4 per 10 kita boleh kasih permutakan. Kita boleh kasih kecilkan. Okey. 2 per 5. Okey. Lepas itu, kamu tengok kepada soalan, ungkapkan RS. RS, maksudnya RS ini sebagai subjek kan? Okey, jadi ini bawah ini saya pindah ke sana. Okey, magnitude PQ sama dengan 2 per 5 vektor SR. Okey. Lepas itu magnitude itu kita boleh kasih hilang. PQ sama dengan 2 per 5 SR. Okey, sekarang SR saya mau sebagai subjek sendiri, tak ada nombornya. Jadi ini saya pindah, jadi 5 per 2 PQ sama dengan SR kan? Betul? Iya. Okey, kamu tengok ini SR. Kenapa saya mula dengan SR? Saya berdasarkan ini. SR 10. Tapi dia mau RS kan? Jadi saya tukar arahnya. Jadi kalau tukar arahnya sini ada negatif. Inilah jawabannya. Okey, boleh? Boleh. Ya, 17 itu homework. Okey. Lihat muka surat sebelah. Soalan 21. Okey, cuba kamu baca soalan itu dulu. Okey, tengok segaris. Okey, apa itu segaris? Apa itu segaris? Di dalam garis yang sama. Okey, Satu dalam garis. garis. Ya. Di sini Anda melipatkan 3 titik. S, T, U. Melipatkan 3 titik kan? Okey, saya lukis begini. S, T, U. Okey, disebabkan dia kasih tahu, tunjukkan bahawa STU adalah segaris. Okey, jadi kalau mengikut konsep, jika S, T dan U adalah segaris, okey, maka vektor ST adalah selari dengan vektor TU kan? Dia juga selari dengan SU. ST, lepas itu TU sama dengan SU. Okey? Mereka adalah selari. Kalau segaris. Okey? Jika 3 titik itu adalah segaris, maka ST, vektor ST selari dengan vektor SU, selari dengan vektor TU. Okey? Boleh? Boleh. Okey. So yang di sini antara 3 vektor itu saya ambillah vektor yang ST dengan TU. Senang kita buat. Okey, jadi ST, vektor ST sama dengan lambda TU. Sebab inilah maklumat yang dibagi kan? Jadi kita ambil kasih masuk cari lambda berapa. Jadi 12 vektor A sama dengan lambda 8 vektor A. Begitu. Lambda. Okey, kiri kanan ada vektor A kan? Kita boleh buang sendirilah. Begitu. Tak ada sudah. Jadi yang tinggal 12 sama dengan lambda 8. Okey, jadi lambda sama dengan 12 per 8. Okey, kecilkan 3 per 2. Begitu. Okey, apabila kita sudah cari lambda, kita kasih masuk ke sini persamaannya.
Oke, jadi ST sama dengan 3/2 vektor TU. Oke, maka dia minta kamu buktikan, tunjukkan. Jadi maka S, T, dan U adalah segaris. Oke, itu. Boleh? Boleh. Oke, kalau soalan itu adalah mengenai segaris kah, selali kah, inilah cara kerjanya. Oke. Lepas itu 22, 23 kerja rumah. Oke. Oke, lihat muka surat yang di sebelah. Soalan berapa nih? Oke, 24. Oke, lihat soalan 24. Ini adalah soalan yang tidak selali dan bukan sifat. Oke, kalau tidak selali dengan bukan sifat, ada kan dia punya konsep tadi. HA sama dengan H vektor B, di mana H sama dengan K sama dengan kosong. Oke, lihat kepada soalannya. Dia sudah kasih tahu vektor A dan vektor B adalah bukan sifat dan tidak selali. Oke, diberi bahawa kurungan H tambah 3 tutup kurungan vektor A sama dengan K tolak B vektor B, cari nilai H dan K. Ini sudah dalam bentuk ini sudah kan? Jadi H tambah 3 sama dengan kosong. Jadi kita boleh dapat nilai H sudahlah. K pun sama. Kita ambil ini sama dengan kosong. Jadi K-nya sama dengan 5. Oke? Boleh? Boleh. Ingat sudah kan, Jos? Ingat. Tidak selali dan bukan sifat. Jadi yang ini sila buat kerja rumah. Soalan 25 dengan soalan 26. Oke? Lepas itu, Oke. lihat soalan 30. Ada buat kah? 30 yang tadi. Bukan. 30 yang lama sudah buat. Sudah buat. Iya. Sudah pincang kah? Macam belum kan nih? Oke, 30 dengan 31 kan? 31 belum. Oke. Yang lain tuh tidak tahulah ada buat kah tidak. Mungkin sekarang dia di atas kartu sudah. Oke, so lihat kepada soalan 30. Oke. Oke, so lihat kepada kita tulis maklumat apa yang telah diberi. Ini maklumat yang sudah diberi. Vektor PQ adalah 3 vektor A. Tulislah di sini. Oke, lepas itu PR adalah 6B. Oke, S terletak di atas QR dengan keadaan QS nisbah kepada SR sama dengan 2 nisbah 1. Mana QS? Cari mana? Di mana QS dulu? Inilah Q ke S2, S ke R1. Oke, lihat soalan dia minta cari QR. Maksudnya kamu lihat kepada segitiga yang besar. Sebab QR di sini kan? Ini dia. Jadi kamu lihatlah 3 vektor, mana satu ialah vektor paduan dulu. Mana satu ialah vektor paduan? Kita tengoklah PQ, lepas itu QR, lepas itu PR dia menghalang masukkan. Jadi maksudnya ini merupakan vektor paduan. Oke, apabila kita sudah tahu PR ini merupakan vektor paduan, kita tulis dia punya persamaan, mesti tulis.
Oke, PQ tambah dengan QR. Oke, apakah vektor PR? Nah, kita ganti masuklah vektornya. PQ 3E tambah dengan QR. Nah, inilah yang kita mau cari. Oke, so ini pindah jadi negatif 3E tambah dengan 6 vektor B. Oke, nah inilah jawabannya. Boleh? Boleh. Betul? Iya. Oke, so lihat kepada B. Oke, SP. Nah, jadi di mana SP? Saya padam dulu. Mana SP-nya? Jadi kau garislah. Nah, di sini, ini SP. Nah, lukis anak panah S ke P. Oke, so yang di situ ada dua segitiga kita boleh nampak. Satu ialah ini kan PSR. Boleh kita cari SP. Tapi kita kena cari yang di sini dulu lah. Oke, jadi saya ambil yang segitiga RPS. Oke, saya lukis. Oke, ini P, ini R, ini S. P ke R, 6B. P ke S ke P, inilah yang hendak dicari. Oke, lepas itu Q ke R. Nah, kau tengok ini, Q ke R. QR, jadi anak panah ini ke atas ya, ikut dia. Oke, sekarang saya mau cari ini dulu, SR. Oke, jadi lihat kepada nisbah yang dibagi dalam soalan itu, yaitu 2:1. Oke, 2 untuk SQS, 1 untuk SR. Jadi, maksudnya saya sudah tahu QR sini berapa sudah kan tadi dari soalan. Jadi, persamaan yang saya mau tulis ialah QR. Nisbah apa? SR. Sebab saya mau cari SR kan. Sama dengan QR, nisbah SR. Jadi yang di sebelah kiri untuk vektor, yang di sebelah kanan untuk nisbah. Oke, jadi vektor QR dari soalan A lah. Saya kasih masuk. Nisbah vektor SR. Inilah yang kita mau cari. Sama dengan apakah nisbah QR? QS 2, SR 1, jadi Q ke R 3. Nisbah, apakah nisbah SR? 1. Oke, lepas itu kita tukar ke dalam bentuk pecahan. Begini. Sama dengan 3/1. Oke, lepas itu darab silang lah kan. Gini. Jadi negatif 3E tambah 6B per 3 sama dengan SR. Di sini setiap satu bahagi dengan 3. Oke, jadi vektor SR adalah negatif A. Oke, tambah dengan 2B. Ini belum habis lagi. Jadi yang kita dapat itu kita kasih masuk ke sini lah dalam gambar raja yang lukis tu. Oke, jadi boleh cari apa nih? SP. Jadi kamu tengok gambar raja lah. S ke P, P ke R. Jadi SR ini menghalang dia masuk. Jadi maksudnya ini ialah vektor bantuan. Oke, lepas itu kita tulis dia punya persamaan. Oke, SR sama dengan SP tambah dengan PR. Inilah persamaan sebab kita sudah tahu S ke R ialah vektor bantuan. Oke, vektor bantuan adalah hasil tambah dua vektor yang selari. Oke, jadi vektor SR yang kita dapat inilah kita ganti masuk. Oke, SP tidak tahu. PR 6P. Begitu. Ini pindah.
tolak 6P. Sama dengan vektor SP. So, negatif vektor A tolak 4P. Inilah jawapannya. Oke, boleh? Boleh. Kelly, oke kah Kelly? Kelly? Oh, Kelly. Oke, so itu adalah soalan 30. Ada soalan? Iya. Oke, so yang di sini buatlah 31 ya. 31, 32, 33. Oke. 31, 32, 33. Oke. Cutikan nanti. Oke, lepas itu lihat muka surah 171. Nah, ini adalah segi 4 selali ya. Ini soalan 34. Nah, ini pun sudah belajar. Oke, nah, kamu sudah belajar di buku kerja kan? Nah, inilah buku modul. Oke, kalau segi 4 selali, OC selali dengan AB ya. Oke, nah, lepas itu OA selali dengan CB. Sebab dia sudah kasih tahu. Sorry. Aku kan kasih tahu. Dalam gambar raja dia sudah lukis kan? Nah, tengok gambar raja dia sudah lukis. Jadi kita ikut saja. Nah, jangan kamu ubah arahnya. Dia pergi ke kanan, jadi ikutlah pergi ke kanan. Jangan kau ikut ke tukar arahnya ke kiri. Oke, so lihat kepada soalan ini ya. Tengok, dibeli OD. Okay, OD sama dengan 3 dB. Oke, mana OD? Oke, jadi kamu tengok itu gambar raja. O ke D di sini kan? OD adalah 3 kali dB. Oke, jadi saya ambil ini. Oke, tukar ke dalam bentuk nisbah. Mesti tukar tu. Oke, dB sama dengan ini 1 kan? Jadi 3/1. Jelas? Jelas. Oke. Ini sudah dalam bentuk nisbah. Jadi OD nisbah dB sama dengan 3 nisbah 1. Maksudnya O ke D3, D ke B1. Nah, gitu. Jangan kamu ambil ini terus, OD saya ialah 1, DB saya ialah 3. Salah. Mesti tukar ke dalam bentuk nisbah.
Okey, seterusnya, jadi kita tulislah maklumat yang dibagi dalam soalan. Adakah? Tiada kan? Dia minta ungkapkan OD. Okey, ungkapkan OD. Di sini O ke C 5Y. O ke A 9X. Okey, maksudnya O ke B ini, saya boleh cari dia punya vektor paduan kan di sini. Okey, jadi vektor OB sama dengan vektor OC tambah dengan vektor OA. Okey, jadi kita pun nanti masuklah OC 5Y, OA 9X. Vektor OB kan? Okey, tapi saya mau OD. Macam mana? Macam mana? Saya mau cari vektor OD. Lihat kepada nisbah yang diberilah. Ini 3, ini 1 kan? Okey, jadi ini ialah vektor OB. OB nisbah OD. Sebab saya tahu vektor OB kan? Jadi saya mau cari vektor OD. Jadi sama dengan OB nisbah OD. Kiri vektor, kanan nisbah. Okey, jadi nanti masuklah apakah vektor OB. 5Y tambah 9X nisbah vektor OD. Sama dengan apakah nisbah OB? O ke B 3 tambah 1, 4. 4. Okay, so nisbah OD 3. Tukar ke dalam bentuk pecahan. Begini. Okey, lepas itu darab silang kan? Ini tambah 9X bahagi dengan 4. Okey, jadi 3/4. Kalau mau darab masuk, darab masuklah. Okey. Jadi inilah jawapan. Okey. Oke, teacher. Okey, so ini 35 buat 36, 37. Ini adalah poligon ya. Penambahan dan penolakan yang dua vektor yang tidak selari. Ini dua. 35, 36, 37. Jelas? Jelas. Okey, ada soalan? Teacher. Ya. Kalau yang macam yang bahagian mau nisbah tu kan, yang vektor dengan nisbah tu kan, itu ada markah ke coba? Tidak apa ke kalau macam saya skip je terus pergi 3/4? Ada maka? Ada maka? Oke. Okey, apa kerja rumah yang diberi? Buku modul? Josh? 22, Apa? 23, 22, 23. 25, Okey. 26, 31, 32, 33, 34, 34, 35. 35, 36, Hmm. 37. Oke. So, ini latihannya. Sila buat. Cuti Deepavali sila buat. Oke. Hantar 7 November.
Fahamkah tidak? Paham. Hah? Satu lagi, gambar individu kamu. Sila hantar ya. Jadi kamu kena fikir apakah posisi yang kamu mau ambil. Oke, Okay? teacher. Hantar selewat-lewatnya ini, tarik ini. Selepas tarik ini, teacher tidak akan layang sudah ya. Nah, jadi dalam masa 5 hari, 1 hingga 5. Ada 5 hari nih, teacher bagi masa kamu ambil. Guna handphone, ambil gambar kamu. Oke, pakaian, baju sekolah. Kalau lelaki, tali leher ya. Sama itu rambutnya, kemas. Oke, kalau yang perempuan muslim, baju kurung bertudung lah. Jelaskah tidak? Jelas. Yang lain? Jelas. 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 Haika? Syafi'i? So ingat tari itu ya. Oke, so itu saja. Sekian, terima kasih. Teacher. Berapa hari cuti, teacher? Berapa hari cuti? Berapa hari cuti? KPM bagi cuti, Bani? Oke. Sekejap. Oke. Iya. Start dari hari Rabu sampai 7. Inilah cuti kamu. Boleh? Oh, oke, teacher. Thank you. Maksudnya hari ini sama besok ada kelas PTPR ya. Oke. Oke, so itu saja. Bye-bye. Oke, thank you, Thank you, teacher. Ya. Thank you.